Seterusnya pada pagi ini di Sansat Pagi Malaysia, kami ingin berkongsi pada anda berkenaan dengan satu kejohanan, program kejohanan yang memberi pengkhususan kepada orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya OKU. Jadi sukan yang kita nak memberikan fokus pada pagi ini adalah e-sports. Jadi lebih lanjut berkenaan dengan sukan ini yang akan dipertandingkan, kita bersama dengan Cik Muhammad Faiz Suhaimi, Presiden Majlis Belia OKU Malaysia. Juga kita bersama Cik Muhammad Khair Makno, Naib Presiden 1 Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia ataupun ringkas yang dipanggil sebagai MESF. Ya. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-duanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat pagi. Okey, saya rasa semangat sukan untuk atlet OKU ini masih lagi membara sebenarnya sebab kita baru saja melalui fasa sukan Olimpik, lepas tu kita beralih kepada sukan Sukma. Sekarang ini momentum itu diteruskan kepada mereka yang berada di bawah status OKU ini dalam golongan untuk sukan kejohanan e-sports. Jadi Cik Faiz, kalau boleh kongsi terlebih dahulu mungkin latar belakang di sebalik penganjuran, di manakah datangnya ilham untuk melaksanakan program kejohanan e-sports OKU kebangsaan ini? Secara umumnya kita boleh melihat bahawa kejohanan ataupun pertandingan sukan elektronik e-sport ini telah mula mendapat perhatian pelbagai pihak, termasuk daripada golongan orang kurang upaya. Dan asasnya, idea asalnya telah pun dilaksanakan pada tahun 2021, diadakan satu kejohanan, tapi ketika itu berbentuk secara dalam talian. Dan pada tahun awal 2023 dan juga awal 2024 diajukan kejohanan e-sport yang sama tapi dalam bentuk secara dalam talian. Namun kita melihat atas kesesuaian dan juga melalui kerjasama pelbagai rakan strategi daripada Kementerian Belia dan Sukan, daripada Persekutuan e-sport Sukan Elektronik Malaysia dan juga melalui inisiatif di bawah Dana Sukan Kebangsaan ataupun Geran Padanan Sukan GPS, dilaksanakan program kejohanan e-sport OKU kebangsaan, di mana pertama kali dan julung kalinya ramai orang kurang upaya berpeluang bertanding secara akses dalam fizikal yang selama ini kita laksanakan dalam bentuk talian. Itu adalah salah satu tarikan yang kita laksanakan. Dan yang kedua, pelbagai pertandingan yang kita ketengahkan, iaitu pertama kita mengetengahkan acara berbentuk daripada Mobile Legend Bang-Bang, yang kedua daripada PUBG Mobile. Itu dari segi asasnya diwujudkan supaya akses sukan elektronik ini akan diberikan luas kepada orang kurang upaya. Okey. Ya, sebab kita tahu sukan ni terutamanya untuk golongan belia kan, dia merentasi waktulah dan juga umur dan sebagainya, dan tak kira apa jua fizikal seseorang individu tersebut. Jadi Cik Khair, kalau boleh kongsikan sebagai wakil daripada Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia, bagaimana setakat ini permintaan daripada golongan OKU ini terhadap dalam bidang e-sports setakat ini? So far sekarang ni alhamdulillah, hari ini kita sebagai badan induk, kita bekerjasama dengan Majlis Belia OKU, kita nak buat pertandingan orang kata apa untuk golongan OKU sahaja. Dan ini bukan kali, saya rasa ini bukan kali pertama kita nak buat. Kita sebagai badan induk, kita akan terus support dan terus bagi sokongan kepada Majlis Belia OKU, sebab ada juga golongan OKU ni yang pandai main, betul pandai orang kata untuk bina satu pasukan. Tak mustahil satu lagi golongan OKU juga boleh jadi solos, boleh jadi daddyhood. So maksudnya hari ini kita sebagai badan induk, sesiapa yang nak bekerjasama dengan kita, kita akan terus bagi sokongan lah. Dan untuk OKU kebangsaan ini bukan saja kita akan buat di kebangsaan. InsyaAllah pada tahun ke depan kita akan lancarkan di peringkat daerah, peringkat negeri dan sebagainya lah. Sebab kita tak mahu OKU ni, sukan OKU untuk e-sport ni terberhenti di sini saja. So kita akan teruskan lagi lah ke hadapan selepas ini. Sebab bakat tu ada sebenarnya, cuma mungkin disebabkan oleh keterbatasan secara fizikal yang membuatkan mereka agak sukar untuk ke hadapan, tetapi tidak bermakna kognitif mereka terbatas. Jadi kita perlu optimiskan, maksimumkan potensi mereka itu. Cumanya bila kita bercakap berkenaan dengan golongan OKU ni, mereka memerlukan fasiliti yang sedikit berbeza lah jika nak dibandingkan dengan yang lain. Mungkin persediaan di sebalik penganjuran ini kan, bagaimana persediaan dari sudut orang kata logistiknya, kemudahan untuk para belia, atlet e-sport belia kita ni untuk menyertai kejohanan ini nanti. Okey, ini kalau bagi kami Persatuan e-sport Malaysia ni satu cabaran lah kepada kami untuk kami melihat apa keperluan dan apa untuk orang OKU ni dari segi pemilihan title game, dari segi konsol dia, dari segi mobile dia, bagaimana dia nak bermain dengan fizikal dia, dengan teknologi yang dia nak faham. Itu yang bagi kita cabaran kita. Dan alhamdulillah hari ini Majlis Belia OKU datang kepada kita untuk bekerjasama untuk kita tengok apa
apa keperluan-keperluan untuk OKU ni lah. So sebab tu pertandingan ni dibuat secara offline. Bila buat secara offline tu kita boleh lihatlah apa kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang ada pada waktu ketika itu. Kita pergi offline dulu untuk melihat bagaimana, kira macam apa, beta dululah. Ya. Beta Cuma dulu. kalau kita lihat juga dari segi penganjuran asalnya aktiviti tersebut, kita juga melihat dari aspek sokongan yang bersesuaian di mana pemilihan lokasi, kita memastikan lokasi tersebut akses kepada orang kurang upaya. Kemudian dalam masa yang sama juga dari segi sokongan kepada berbagai golongan orang kurang upaya, di mana khidmat jurubahasa isyarat turut disediakan untuk atlet-atlet ataupun peserta daripada OKU Pekak. Kita sediakan jurubahasa isyarat. Namun dari segi penambahbaikan itu potensi yang ada, di mana dari segi peraturan-peraturan yang sedia ada, kita akan tambah baik sebab peraturan yang sedia ada sebelum ini hanya merujuk pada atlet able, atlet upaya. Tapi untuk atlet kurang-kurang upaya, apa setting ataupun modifikasi bersesuaian yang perlu kita sediakan? Adakah format ini akan dirujuk bersama dengan mungkin persatuan-persatuan daripada luar negara yang sudah pun melalui terlebih dahulu kejohanan-kejohanan e-sports untuk orang kelainan upaya? Kalau kita lihat dari segi penganjuran di rantau Asia Tenggara, kita telah mempunyai format khusus di peringkat Southeast Asia. Di mana cuma ketika itu klasifikasi untuk kategori e-sport tersebut adalah kategori OKU fizikal. Sama ada kategori fizikal ketidakupayaan tangan ataupun ketidakupayaan kaki. Tapi kita melihat dalam konteks kita, negara kita di Malaysia, saya yakin 7 kategori OKU di Malaysia mempunyai bakat dan ruang yang tersendiri. Jadi kita buka ruang itu seluas mungkin kepada pelbagai golongan orang kurang upaya, dan pada masa yang sama kita melihat apakah kategori-kategori kan khusus boleh dilaksanakan. Mungkin sebagai contohnya kategori OKU fizikal dalam satu pasukan. Kemudian ada lagi satu akan datang, ada kategori OKU learning ataupun masalah pembelajaran. Yang itu kita boleh wujudkan terutama seperti kejohanan-kejohanan yang telah pun kategori-kategori yang telah wujud sebelum ini. Itu potensi yang kita ada. Dan yang saya lihat pada masa yang sama, dari segi kemampuan pengajuran itu, kita cuba melaksanakan dan juga sokongan yang berkesesuaian supaya aktiviti ini turut dilaksanakan dalam Para Sukma tahun 2026. At least ada dia punya momentum dia. Okey. Tapi platform itu perlu lebih meluas kan, sebab bila kita cerita berkaitan pembangunan atlet ini ataupun pembangunan bakat ni perlulah kata lebih menyeluruh lah. Cuma ni kejohanan ini boleh dikatakan kejohanan terbuka lah. Maksudnya sesiapa saja boleh menyertai. Tapi untuk pembangunan atlet perlu bermula daripada bawah, daripada peringkat sekolah, peringkat daerah, negeri, kebangsaan. Apakah perancangan untuk melebar luaskan lagi program-program seperti ini? Seperti yang dimaklumkan oleh MSF sebelum ini, kita melihat pada ruang untuk dilaksanakan kejohanan berterusan sama di peringkat daerah, negeri, untuk kita mencari lebih banyak bakat pada masa yang sama. Dan yang kedua, kita juga melihat pada ruang bagaimanakah untuk kita memberikan bimbingan dan sokongan kepada atlet-atlet ataupun pemain-pemain e-sport di kalangan orang kurang upaya untuk membina pasukan masing-masing. Kerana dalam proses pembinaan pasukan, kita memerlukan kejurulatihan, kita memerlukan sokongan daripada tempat dan akses yang bersesuaian. Jadi inilah perlunya sinergi antara NGO, orang kurang upaya dan juga Persekutuan E-sport Malaysia supaya perkara-perkara tersebut boleh sampai kepada komuniti yang memerlukan. Dan pada masa yang sama, kita melihat potensi industri sukan e-sport ni bukan sekadar sebagai orang kata pemain, tapi a lot of people. Kita ada caster, kita belum ada caster di kalangan orang kurang upaya. Kita belum ada lagi daripada pengulas, kita belum ada lagi segi penyedia. Benda itu memberikan ruang sebagai satu putaran ekonomi. Betul. Saya pun teringat kan ada pengulas kan. Dalam bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu ada, bahasa luar pun ada. Jadi kalau kita boleh buka peluang ini kepada golongan OKU ini, lebih luaslah skop mereka untuk jadi sebagai seorang atlet yang juga berada dalam bidang e-sport ni kan. Jadi Cik K, kalau boleh kongsikan bagaimana sebenarnya e-sport ni boleh membantu golongan OKU ini untuk mempunyai nilai tambah terhadap dari mereka? Mungkin ibu bapa di luar sana tidak berapa memahami e-sport dan juga kelebihannya. Okeylah, untuk makluman sekarang kita di Badan Induk sekarang kita tengah mengulakan satu modul untuk jadi jurulatih, untuk jadi pengurus, untuk jadi teknikal, bagaimana nak manage game tersebutlah. So sekarang ni kita akan keluarkan bersama dengan persatuan-persatuan negeri lah, dan alhamdulillah kita juga akan buat modul tu bersama dengan Majlis Belia OKU Malaysia. Maksudnya kita akan ambil teknikal, jurulatih, coach, pengurus pasukan dan player-player profesional ni, kita juga nak lahirkan dari kalangan OKU ni. Sebab saya dimaklumkan juga e-sport ni memang ada tentangan daripada ibu bapa dan sebagainya, memang tidak dinafikan. Tapi sekarang Badan Induk kita juga baru ni berbincang dengan KPM untuk dijadikan e-sport ni satu modul curriculum di peringkat sekolah.
Oh, love. Saya nak jadi budak balik boleh tak? Maksudnya kemungkinan lah, insya-Allah lah, semoga dimudahkanlah di peringkat sekolah akan ada kelab kurikulum pada e-sport. Itu okey. itulah perancangan kita Dalam pada induk. perbincangan lah. Pada induk dah kita sudah bincang dengan KPM lah. Okey. So memang kita, hal tuju ni macam mana? Agak positif ke? so far alhamdulillah positif lah, sebab hari ini kita tengok penyertaan di setiap negeri ada juga melibatkan bawah 17 tahun. So atlet-atlet juga ada juga melibatkan bawah 17 tahun. Dimaklumkan Sukma baru ni pun ada budak yang 17 tahun benang pingat. So maksudnya hari ini kita tengok di peringkat sekolah ni perlulah dah terima dah e-sport ni masuk ke sekolah. Pada waktu sama kita boleh juga buat penambahbaikan, kita masukkan golongan-golongan OKU ni ke dalam kurikulum tersebut. Itu antara perancangan induk kita lah. Dari segi kejayaan macam saya cakap tadi lah, dari segi jadi teknikal, pengulas macam Saudara Faiz cakap, pengulas betul kita tak pernah tengok lagi pengulas daripada golongan OKU. Mungkin kali ni kita boleh terbitkan. Betul. Kan? Viral ke lepas ni kat TikTok kan siapa tahu kan. Jadi akan membuka mata mereka di luar sana yang mungkin ada stigma sikitlah berkenaan dengan e-sports ni kan. Saya faham dulu e-sport ni sebabnya dia bermula dengan agak negatif sikit sebenarnya. Tapi orang kata zaman tu sudah berubah. Jadi keperluan kepada e-sports ni juga sudah berbeza. Jadi kita perlu melihat apakah kehendak anak-anak kita supaya mereka tidak terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang bermasalah di luar sana kan. Okey, kita nak share sikit berkenaan dengan kejohanan ini. Bila, di mana ia dilaksanakan, berapa kategori dipertandingkan, apakah hadiah-hadiah yang ditawarkan? Secara umumnya, kejohanan e-sport OKU Malaysia ini akan dilaksanakan pada 26 Oktober 2024 bertempat di Hotel Tenera Bandar Baru Bangi. Jadi saya menyuruh kepada ramai komuniti termasuk golongan orang kurang upaya mendaftar. Untuk link pendaftaran anda boleh cari di Facebook Majlis Beli Orang Kurang Upaya Malaysia ataupun di laman Facebook dan laman sosial Persekutuan E-Sport Malaysia MESF. Dan jumlah hadiah yang kita tawarkanlah sebanyak RM6,000 dan ada lagi hadiah-hadiah yang lain. Setakat ini dalam jumlah tunai sehingga RM6,000. Juara RM6,000 lah ni? Juara sehingga RM6,000. Dia ada dua kategori kita ketengahkan, iaitu pertama dari segi kejohanan Mobile Legend Bang, itu kategori yang pertama. Acara yang kedua adalah acara PUBG Mobile. Dan kedua-dua acara ini dilaksanakan bagi kategori berkumpulan. Dan pada masa yang sama, sokongan yang kita sediakan adalah bagi saya rasa ramai peminat di kalangan e-sport OKU di luar sana, mereka tidak ada pasukan. Jadi kita buat satu inisiatif untuk kita matchingkan mana-mana yang tidak ada pasukan tapi you nak bertanding, kita bagi satu platform untuk you masuk dengan role peranan masing-masing untuk form satu pasukan tersendiri sebagai persiapan. Ini salah satu usaha yang kita lihat untuk merancakkan penglibatan bukan saja pada peserta tapi pada masa yang sama untuk kita menggalakkan mereka terlibat secara kompetitif dalam satu acara pertandingan e-sport seperti bagaimana penyertaan daripada pasukan-pasukan yang lain. Bestnya, saya boleh teruja bila dengar kan, rasa orang ramai boleh turut hadir. Untuk orang ramai boleh turut hadir dan pada masa sama anda dapat lihat bakat-bakat player orang kurang upaya. Sebelum kita nak tengok mungkin macam mana seorang orang kurang upaya fizikal main Mobile Legend pakai sebelah tangan. Oh, serius? Ada yang main sebelah tangan, ada yang main pakai kaki. Semua kita akan dapat kita ketengahkan bakat-bakat mereka ke hadapan, sebab saya yakin sebelum ni apabila mereka bermain, mereka hanya nampak mungkin kat kawasan rumah, mereka orang bersama kawan-kawan sendiri, tapi bakat mereka tak dapat ditonjolkan. Tapi saya yakin bakat ini ada di Malaysia dan ada di kalangan mereka. Kita memerlukan satu platform, ruang dan peluang supaya bakat mereka dapat diketengahkan. Dan di peringkat kami Majlis Beli Orang Kurang Upaya dan Persekutuan E-Sport Malaysia, saya lihat bakat ini kita harus ketengah dan kita bina mereka supaya aset yang ada ni mungkin suatu hari nanti apabila kejohanan e-sport ni kita dah ada persatukan e-sport profesional seperti yang mana ada, mungkin pada akan datang ada tournament antarabangsa yang telah boleh mengumpulkan ataupun melaksanakan kejohanan format orang kurang upaya mereka sendiri. Itu antara peluang yang kita ada. Wah, ini seronoknya. Jadi perlu sama-sama hadirkan diri anda pada 26 Oktober. Pada 26 Oktober. 26 Oktober di Hotel Tenera Bangi kan? Okey, baik. Mungkin Cik Kai boleh berikan, sebab kita nak pembintangan belanjawan nanti kan? Selaku wakil daripada persatuan, apakah yang diperlukan oleh persatuan? Okey, untuk pembintangan bajet ni kita daripada persatuan insya-Allah lah kita mohon bagi sokongan kepada sukan e-sport, dan alhamdulillah hari ini Majlis Belia OKU bersama dengan kita, mungkin tambahan tu bajet boleh lebihkan lagi sebab kita lihat dah ini pembangunan e-sport di Malaysia sekarang ni sedang giat, ekosistem sedang giat dijalankan. Termasuklah kita nak perjuangkan masuk ke sekolah, masuklah kita nak perjuangkan bersama golongan OKU
OKU, dan termasuklah juga kita e-sport, kita nak buat bersama untuk e-sport wanita sahaja. Dan insya-Allah lah kita mengharapkan kerajaan teruskanlah memberi sokongan untuk sukan e-sport di Malaysia terutamanya. Dalam waktu yang sama, dalam bajet itu juga kita akan fokus untuk orang kata apa, pemahaman ibu bapa berkenaan dengan e-sport ini. Dalam waktu yang sama kita juga ada e-sport medika, bagaimana nak main, ada tempoh masa, mata dan sebagainya. So ada cara duduk dan sebagainya. So e-sport ini dia antara sukan yang baru, tapi kita nak bina ekosistem tu memang pasti mengambil masa lah. So mengharapkan tambahan itu secukupnya lah. Ya, sebenarnya e-sport ni kalau diberikan pengkhususan yang mantap secara holistik, dia akan memberikan pulangan sebenarnya kepada negara, kitaran ekonomi negara kita kan. Cumanya kita perlukan pemahaman dan juga kesedaran daripada semua pihak untuk memainkan peranan lah agar sukan ini boleh dibangunkan secara holistik dan juga ramai atlet kita boleh lahirkan selepas ini. Terima kasih kepada Cik Faiz dan juga Cik Cap sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan program kejohanan e-sports OKU Kebangsaan 2024.